Kita tak jadi budaya. Orang Arab naik lift beri salam, naik bas beri salam. Dia naik bas, pijak tangga, Assalamualaikum. Satu bas jawab, Waalaikumsalam. Cuba tuan-tuan buat begitu. Memang orang khabar tuan-tuan nak bertanding lah jawab. Ini bertanding ni, baik tuan-tuan arah ni. Orang akan sangka macam-macam bila kita bawa budaya salam. Dan yang kedua, saya tengok budaya kita orang Melayu ni, kita hanya beri salam kepada orang hak kita kenal. Orang tak kenal, taubat kita tak bagi salam. Berapa orang kalangan tuan-tuan yang singgah isi minyak bagi salam ke Bangladesh hak jaga pam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikal nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina bi qada'ika wa sabirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar menerima ujian darimu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmat-Mu. Yang dihormati para pegawai dan sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan, seterusnya para pegawai dari Pusat Kutipan Zakat dan Wakaf Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, tuan-tuan, puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kembali bertemu di dalam program Minda Imam Besar yang dibawakan kepada kita oleh Pusat Kutipan Zakat dan Wakaf Majlis Agama Islam Pahang. Dan kita masih membahaskan kitab Al-Wasiyah bi Ba'di Sunani Syibhil Mansiyah ataupun 100 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilupakan, yang disusun oleh Dr. Haifa binti Nasir bin Abdullah Ar-Rashid, Profesor Madya di Jabatan Akidah dan Doktrin Kontemporari di Fakulti Usuluddin, Universiti Islam Imam Muhammad Ibn Saud di Riyadh. Dan bagi yang baru mengikuti kitab ini, kita ada 18 bab yang disusun dalam kategori-kategori yang berbeza, bermula daripada bab bersuci, junub, siwak, azan, solat dan macam-macam. Dan kita dah pun sampai kepada bab yang ke-11 pagi ini. Alhamdulillah kita dah tamatkan bab yang ke-10 dan pagi ini kita akan masuk bab yang ke-11 iaitu pelbagai sunnah yang berkaitan dengan ucapan dan meminta izin. Untuk bab 11 yang baru ini ada 7 subtopik dan banyak membicarakan di dalam bab ini adalah tentang tata cara bersosial. Bagaimana kita hidup dalam bermasyarakat. InsyaAllah ada 7 subtopik. Ada buku lagi tak? Yang satu. Pada minggu lepas, kita ada bincangkan tentang satu tajuk yang merupakan subtopik terakhir kepada bab yang ke-10, iaitu sunnah berdiri memanjangkan doa semasa melontar. Iaitu melontar jamrah pertama dan jamrah yang kedua, muka surat 168. 168. Jadi ada banyak pelajaran kita dapat ambil daripada subtopik tersebut, yang mana 2 amalan penting yang dilakukan oleh jemaah pada hari-hari tasyrik, iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah adalah pertama mabit di Mina dan yang kedua melempar 3 jamrah, iaitu jamrah ula, wusta dan aqabah. Dan kedua-dua amalan ini termasuk dalam wajib haji. Jadi sunnah yang dilupakan adalah berdiri lama atau memanjangkan doa semasa melontar jamrah tersebut. Ini kita dah bincangkan. Hari ini insya-Allah kita akan masuk kepada subtopik yang baru, iaitu
Bab 11, orang yang solat menjawab salam dengan isyarat. Muka surat 169. Ada 4 hadis, kita tak baca semualah. Kita akan lihat hadis-hadisnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Ibn Qayyim berkata, Rasulullah SAW dikatakan menjawab salam dengan isyarat kepada orang yang mengucapkan salam kepada baginda semasa sedang solat. Menurut Ibn Qayyim lagi, baginda tidak pernah menjawab ucapan salam dengan isyarat tangan, kepala dan jari tangan melainkan semasa sedang solat. Baginda menjawab salam dengan isyarat kepada orang yang mengucapkan salam kepadanya. Terdapat beberapa riwayat sahih mengenai perkara ini. Di antara hadis yang dimaksudkan ialah, pertama, hadis daripada Jabir. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athani li hajatin thumma adraktuhu wa huwa yusalli fasallamtu alaihi fa asyara ilayya. Rasulullah SAW pernah mengutusku untuk suatu keperluan, kata Jabir. Setelah itu aku dapati baginda sedang mengerjakan solat. Aku mengucapkan salam dan baginda menjawab salamku dengan isyarat. Ini hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah. Kata Imam Nawawi, ada beberapa pengajaran hadis ini. Pertama, haram menjawab salam dengan ucapan semasa sedang solat. Yang kedua, menjawab salam dengan isyarat tidak membatalkan solat, bahkan dianjurkan menjawab salam dengan isyarat. Pendapat ini juga diterima oleh Imam Syafi'i dan sebahagian besar ulama. Seterusnya, dalil yang kedua daripada Suhaib. Marartu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli fasallamtu alaihi faradda isyaratan wa qala wala a'lamuhu illa qala isyaratan bi isba'ihi. Aku melalui tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu baginda sedang mengerjakan solat. Aku ucapkan salam lalu baginda menjawab dengan dengan isyarat. Perawi berkata, aku tak tahu apa yang dikatakan. Baginda sallallahu alaihi wasallam berisyarat dengan jarinya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Khuzaimah. Hadis yang ketiga daripada Abdullah bin Umar, dia berkata, aku bertanya kepada Bilal, kaifa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim hina kanu yusallimuna alaihi wa huwa fi shalah? Qal kana yushiru bi yadihi. Bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salam orang yang mengucapkan salam kepadanya semasa baginda sedang solat? Bilal menjawab, baginda mengisyaratkan dengan tangannya. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud dan Baihaqi. Menurut Tirmizi, hadis ini darjatnya hasan sahih. Disahihkan pula oleh Azim Abadi dalam At-Ta'liq ala Daraqutni dan Syekh Albani dalam As-Sahihah. Menurut redaksi daripada Abu Daud, ada pula riwayat yang lain, faqultu li Bilalin kaifa ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim hina kanu yusallimuna alaihi wa huwa yusalli? Qal yaqulu hakadha wa basata kaffahu wa basata Ja'far bin Aun kaffahu wa ja'ala batnahu asfal wa ja'ala dhahruhu ila fawqi. Aku bertanya kepada Bilal, bagaimana kamu menyaksikan Rasulullah menjawab salam orang yang mengucapkan salam jika baginda sedang mengerjakan solat? Bilal menjawab begini. Bilal membentangkan tapak tangannya. Begitu juga dengan Ja'far bin Aun. Beliau menjadikan tapak tangannya bahagian dalam menghadap ke bawah dan bahagian luar tapak tangan menghadap ke atas. Nanti saya akan terangkan. Begitu juga daripada Ibnu Umar, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Masjid Bani Amr bin Aufin, yakni Masjid Quba, yusalli fihi, fa dakhala alaihi rijalun minal ansar yusallimuna alaihi. Wa dakhala ma'ahu Suhaib. Fasa'altu Suhaiban kaifa kana Rasulullah yasna'u idza sulima alaihi? Qal yushiru bi yadihi. Rasulullah SAW masuk ke dalam Masjid Banu Amr bin Auf, yakni Masjid Quba, dan mengerjakan solat di dalamnya. Masuklah orang-orang Ansar mengucapkan salam kepada baginda. Ketika itu beliau masuk masjid bersama Suhaib. Aku bertanya kepada Suhaib, bagaimana cara Rasulullah menjawab salam mereka padahal baginda sedang solat? Dia menjawab, baginda mengisyaratkan dengan tangannya. Hadis Ahmad dan Al-Baihaqi. Menurut pendapat Imam Tirmizi,
kedua hadis tersebut adalah hadis sahih. Walaupun kisah dalam hadis sahih berbeza dengan hadis Bilal, namun keduanya diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Mungkin Ibnu Umar mendengar tata cara tersebut daripada kedua-duanya. Itu dalil ketiga. Dalil yang keempat, dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, "Lamma qadimtu minal habasyati, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli, fasallamtu alaihi fa'awma'a bi ra'sih." Tatkala aku sampai dari Habsyah, aku terus menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang mengerjakan solat. Aku ucapkan salam kepada baginda, lalu baginda menjawab dengan, ini lain sikit, menganggukkan kepalanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Baihaqi daripada Ibnu Sirin. Menurut Baihaqi, hadis ini sah, tapi sanadnya terputus pada tingkatan sahabat. Namun hadis ini tetap diamalkan oleh ulama seperti Muhammad bin Sirin, bahkan beliau mengambilnya sebagai dalil yang menunjukkan hadis tersebut adalah sahih. Yang belakang-belakang ni, muka surat 174, 175, 176, ini huraian tentang pertelingkahan ataupun khilaf ulama tentang ngangguk ni iya ke tidak. Sebab ada pendapat yang panjang tentang boleh tak menjawab salam dengan mengangguk daripada hadis yang keempat tadi. Jadi saya ingat kita tak perlu ulahkan sangat. Nanti jadi kelas fiqh pula nanti ya. Ni kita hanya memancing gairah untuk nak memahami bahawa ada cara menjawab salam ketika orang memberi salam kita masa tengah semayang. Tuan-tuan sekalian, dalam membicarakan tentang salam ini hadis ini menunjukkan salam ni benda mustahak. Sebab itu hukum memberi salam asalnya sunnah yang sangat dituntut. Tapi menjawab salam adalah wajib. Baik itu Nabi pesan, sallu arhamakum walau bis salam. Sambungkanlah silaturahim kamu walaupun dengan salam sahaja. Hadis riwayat Al-Bazzar daripada Ibnu Abbas, riwayat Tabrani daripada Abu Tufail, riwayat Baihaqi daripada Anas, dan riwayat Suwaid bin Amir dan Bukhari daripada Amru al-As. Artinya Nabi mengajar, salam ini benda yang sangat dituntut dan sambunglah silaturahim dengan mulakan dengan salam. Kenapa Nabi guna sallu arhamikum? Sambung silaturahim. Maknanya benda tu asal putus, tapi kita sambungkan balik. Macam sekarang kita beri salam kepada orang yang memang dah ada silaturahim dengan kita. Dalam grup WhatsApp, hantar tiap-tiap pagi. Orang pencen rajin tu hantar salam subuh pukul 4.30, pukul 5. Lunjuk dia bangun pagi juga. Hantar tak pun tak tidur juga. Hantar. Tapi itu dengan orang yang memang satu geng dengan kita. Nabi mengajarkan beri salam pada orang yang putus hubungan dengan awak. Orang tak suka kita, orang menyampah ke kita, musuh kita. Ini tak lama lagi nak raya. Hari Sabtu ni tengok anak bulan dah. Bergaduh lah antara kumpulan ni. Kalau ikut Nabi ajar, awak tak suka orang ni, awak kena beri salam pada dia. Orang ni tak suka ke awak beri salam pada dia. Tapi benda payah. Kata Imam An-Nawawi, ibda'us salami sunnatun mu'akkadatun wa amma jawabas salami fahuwa fardun bil ijma'. Hukum memulakan salam adalah sunat yang dituntut. Adapun hukum menjawab salam adalah fardu atau wajib secara ijma'. Fa in kana salamu ala wahidin fal jawabu fardun ainin fi haqqih. Sekiranya seorang memberi salam kepada seorang yang lain, maka orang yang kedua itu wajib menjawabnya dan menjadi fardu ain. Wa in kana ala jam'in fahuwa fardu kifayatin. Fa iza ajaba wahidun minhum ajza'a anhum wa saqatal haraju an jami'ihim. Manakala sekiranya salam itu diberikan kepada sekelompok manusia, maka menjawab salam itu menjadi fardu kifayah. Jika salah seorang sudah menjawabnya, maka sudah cukup dan gugur kewajipan menjawab bagi yang lain. Fardu kifayah macam biasalah, orang buat kita lain tak payahlah. Orang lain buat kita tak payah. Itu fardu kifayah.
Orang lain buat, kita tak payah. Namanya fardu kifayah. Kalau beri pada orang ramai. Tapi one to one, dia jadi fardu ain menjawab. Fardu ain fi haqqih, kata Imam Nawawi. Wa in ajabu kulluhum kanu kulluhum muaddina lil fardi sawa'un raddu ma'an aw muta'aqibin. Kata Imam Nawawi, dan kalau semua orang yang kita beri salam menjawab, semuanya dikira sebagai menunaikan yang fardu, sama ada mereka menjawabnya secara serentak ataupun tidak. Falau lam yujibuhu ahadun minhum athimu kulluhum. Dan kalau orang yang ramai-ramai itu kita beri salam, seorang habuk tak menjawab, maka semualah berdosa. Ini boleh rujuk dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab. Sebab itu ayuh kita budayakan salam, dan bila orang beri salam, hendaklah kita jawab. Hatta dalam semayang sekalipun. Cuma dalam semayang adalah peraturannya cara menjawab salam. Cuma kalau kita nak angkat satu tema pagi ini, orang kita Melayu, dia memang bukan bangsa suka beri salam. Kita jarang budayakan salam. Kalau kita pergi ke Mekah, tengok orang Arab, mereka memang budayakan salam ni di mana-mana. Orang Arab naik lift bagi salam. Orang kita mana ada bagi salam naik lift. Dia bagi salam. Kita naik lift, kita baru nak tutup, datang satu orang lambat sikit. Dia masuk je, Assalamualaikum. Kita jawab, Waalaikumsalam. Malaysia, kalau tuan-tuan buat masuk lift bagi salam, orang pelik. Ngapa lebay kat dia ni? Kita tak jadi budaya. Orang Arab naik lift beri salam. Naik bas beri salam. Dia naik bas, pijak tangga, Assalamualaikum. Satu bas jawab, Waalaikumsalam. Cuba tuan-tuan buat begitu. Memang orang khabar tuan-tuan nak bertanding lah jawab. Ini bertanding ni, baik tentu arah ni. Orang akan sangka macam-macam bila kita bawa budaya salam. Dan yang kedua, saya tengok budaya kita orang Melayu ni, kita hanya beri salam kepada orang hak kita kenal. Orang tak kenal, tobat kita tak bagi salam. Berapa orang kalangan tuan-tuan yang singgah isi minyak bagi salam ke Bangladesh hak jaga pam? Jarang-jarang. Berapa orang bila bersisih dengan orang hak kita tak kenal, kita beri salam. Kita macam ada satu didikan daripada dulu, beri salam kepada orang hak kita kenal saja. Kalau orang Pahang ni lagilah masalah. Dia bukan sekadar orang kenal, dengan orang hak duduk sekampung dengan dia je. Kalau orang tu bukan orang kampung dia, walaupun dia kenal, dia buat tak nampak je. Dia nak orang kampung dia juga. Dah lah kenal, nak sekampung pula tu. Ada yang sekampung tapi tak kenal. Sedangkan Nabi mengajar, anna rajulan sa'alan Nabi. Ada seorang tanya kepada Nabi, ya Rasul, ayul islami khair? Apakah Islam yang paling baik sekali? Orang Islam yang paling baik sekali. Nabi jawab, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Orang Islam yang paling baik adalah suka belanja orang makan. Dan yang kedua, dia mengucapkan salam kepada orang yang dia kenal dan dia tak kenal, kata Nabi. Hadis Bukhari. Tanda orang Islam yang baik. Jadi kita beri salam tu bagus dah. Tambahkan sikit lagi, beri salam kepada orang yang kita tak kenal, baru berjumpa. Jadi tanda orang Islam baik. Pertama, tut'imut ta'am, belanja orang makan. Saya mengambil kesempatan menyeru kepada jemaah, kita tiap-tiap kuliah duha kita ada sedia makan. Pihak masjid ada sedia makan, sumbangan daripada jemaah juga. Tapi kalau tuan-tuan nak masuk surga lebih cepat pada orang lain, tuan-tuan topaklah lagi sumbangan, bagi sedap lagi makan. Jadi masuk dah surga, cuma lambat cepat saja. Tapi kalau belanja pula orang makan, lagi cepat masuk. Nah, itu saja, bukan kata tak masuk surga. Masuk lebih cepat lagi mudah-mudahan. Makanan ada, kek nak tambah lagi. Kau ada yang nak bawa potluck, bawa kari pap ke, kuih donat ke, itu ahlan wa sahlan. Jadi bagilah salam kepada sesiapa saja. Tapi ialah Nabi pernah sebut tanda kiamat, dulu kita pernah belajar, antara tanda kiamat adalah
manusia akan mengucapkan salam hanya kepada orang yang dia kenal. Itu tanda kiamat. Kata Ibn Mas'ud, inna min asyratis sa'ah an yusallima rajulu ala rajuli la yusallimu alaihi illa lil ma'rifah. Sesungguhnya antara tanda kiamat adalah seorang itu mengucapkan salam kepada orang lain dan dia mengucapkan kepadanya hanya sebab dengan dia kenal. Hadis dalam Musnad Imam Ahmad. Dalam riwayat yang lain Nabi sebut inna baina yaday sa'ah taslimul khassah. Sesungguhnya menjelang kiamat akan ada pengucapan salam kepada orang-orang tertentu sahaja. Hadis dalam Musnad Imam Ahmad. Jadi kita berilah salam kepada siapa, sebarkan salam kepada siapa saja. Timbul satu perbahasan. Ini perbahasan di kalangan penceramah. Ada setengah jemaah ni, dia mempertikai. Ustaz ni ceramah tak betul. Ustaz ni cara dia betul. Apa sebab? Sebab ustaz ni dia ceramah, dia mulakan dengan bismillah dulu. Tak betul. Ustaz ni bagus, dia mulakan dengan assalamualaikum dulu. Jadi kalau tuan-tuan orang tanya, mana bagus? Nak mulakan ucapan dengan assalamualaikum atau bismillah? Ini perbahasan hangat di kalangan jemaah yang tak ada kerja. Agak orang nak mengkaji, orang tu mengajar sejam suku, dia tak percaya. Orang tu bismillah mula, hak tu dia sibuk. Mana satu betul? Gini, mereka yang mempraktikkan bismillah terlebih dahulu, mereka kita yakin dia pegang kepada hadis, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim aqta. Setiap perkara yang mengandungi kemuliaan yang tidak dimulakan dengan bismillah, maka terputuslah. Terputus apa? Berkatnya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi kalau ada tok guru, ustaz penceramah, dia mulakan mengajar dengan bismillahirrahmanirrahim, assalam, begitu pun luluslah, boleh. Dan mereka yang mempraktikkan beri salam dulu sebelum bismillah pun ada dalilnya. Iaitu dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Nabi mengajarkan assalam qablal kalam. Beri salamlah kamu sebelum memulakan perbicaraan. Jadi pegang mikrofon, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barulah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tapi kalau orang politik, minggu depan ni dia orang sibuklah beri ucapan. Yang saya hormati pengurusi majlis, terima kasih kepada barisan calon-calon kita. Pada ibu kakak, apa khabar semua? Assalamualaikum. Lagilah huru-hara bagi salam tengah-tengah terus. Bismillah tak ada, salam mula-mula tak ada. Ini tak kena, tak kena. Kalau setakat intro antara bismillah dengan assalamualaikum, boleh kita bincang lagi. Tapi kalau dah hatu semua nama orang, tok 4, tok penghulu, ni, ujungnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tak kena. Cuma kalau tanya saya, ustaz pendapat macam mana? Salam dulu ke bismillah dulu? Saya merujuk kepada pandangan yang diberikan oleh Imam An-Nawawi. Imam Nawawi, dia mengatakan tidak disunatkan membaca apa pun sebelum ucapan salam. Jadi salam mendahului. Kalau kita tengok dalam kitab Al-Azkar, kata Imam An-Nawawi, as-sunnatu annal muslim yabda' bis salam qabla kulli kalamin li'annahu tahiyyatun yabda'u bihi fayafutu bil iftitahi bil kalami katahiyyatil masjid. Kata Imam An-Nawawi, sunat hukumnya orang Islam memulakan dengan salam sebelum mereka berbicara, sebab salam adalah penghormatan yang dilakukan pada permulaan. Dan sunnah ini boleh hilang jika sudah dimulai dengan bicara dahulu. Sama seperti tahiyatul masjid. Tuan-tuan kalau jumpa orang, selisih. Sunat beri salam kan? Ke tuan-tuan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tak kan? Kita terus saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Jadi kiaskan kepada itu, kalau penceramah nak pegang hak kuat, salam dulu sebelum bismillah. Sebab atas amalan biasa juga, kita tak bismillah sebelum beri salam pada orang. Tak tahu kot tuan-tuan buat, tak tahu kot ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kalau ada, lah, tak ada masalah. Biasanya, Assalamualaikum. Apa khabar? Datang pada mana? Sila masuk. Itu kan salam qablal kalam. Dulu ada penceramah yang garang-garang, ramai dah meninggal dah. Dia orang memang pantam tu kalau penceramah, masa tu kita orang yang penceramah muda-muda, pantam tu dia kalau kita orang mula ceramah tak bagi salam. Bukan tak bagi salam, kita bismillah dulu. Sampai dia orang tegur, penceramah muda ni, kalau bagi salam lepas pada bismillah tak payah jawab salam dia. Sampai begitu. Garang tu, meninggal belaka lah ustaz-ustaz tu, tak ada lah. Dulu kami tak faham pasal garang sangat, benda kecil je pun. Rupa tak kecil. Dia menjadi seperti tahiyatul masjid, kata Imam Nawawi. Mana awak dah buat satu benda lain, awak dah duduk, awak dah tak boleh buat dah tahiyat masjid. Jadi fadilat salam itu adalah duduk pada permulaannya. Tapi ini tak payah kelahi lah, kan ada pula kat video kan kata ni ustaz ni sesat belaka ni, suruh bagi salam tak boleh bismillah. Nak bergaduh memang boleh bergaduh. Keknya ini cara yang diajarkan oleh para ulama. Boleh nak bismillah, tapi kalau saya pegang salam dulu sebelum bismillah. Yang tak betul adalah dah hatu semua salutasi baru salam. Hak tu tak betul. Tak betul pidato begitu. Jadi menurut Imam An-Nawawi, suatu pembicaraan atau ceramah sebaiknya dimulakan dengan salam terlebih dahulu, sebagaimana hadis yang jelas dari riwayat At-Tirmizi, as-salam qablal kalam. Ucapkan salam sebelum mulakan percakapan. Namun hadirin hadirat sekalian, walaupun salam ini benda yang sunat dituntut, sangat digalakkan, tapi ada SOP-nya. Ada garis panduan dan tata caranya. Dalam keadaan seseorang itu kita lihat sedang sibuk melakukan sesuatu. Contohnya orang tu tengah membaca Quran, berzikir, tengah makan atau ketika dalam tandas. Maka para fuqaha membahagikannya kepada beberapa keadaan. Pertama, sekiranya orang itu sedang membaca Quran dan ada orang beri salam kepada dia, maka cukup sekadar dia jawab salam itu dengan beri isyarat saja. Orang mengaji. Kita pergi Ruwah Ahmadi di belakang, orang tengah mengaji sibuk, kita datang, Assalamualaikum ya jamaah. Orang pun angkat isyarat saja. Tak jadi masalah. Dan dibolehkan jawab dengan lafaz salam, boleh. Tapi orang yang baca Quran tadi, dia kena sambung semula bacaan Quran yang diberhenti dengan memulakan menggunakan A'udzubillah minasyaitonirrajim. Sebab you dah potong wahyu. Tilkar rusul Waalaikumsalam. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Start balik. Tilkar rusul faddal Waalaikumsalam. Rajim no geng-geng yang beri salam ke orang tengah mengaji. Oh, saya tak tahu, tak boleh bagi ustaz. Oh, itu kena ngaji. Orang tu sedang disibukkan dengan ibadah. Yang kedua, tidak dibenarkan beri salam kepada orang yang sedang menjamu selera. Dan di dalam mulutnya pula terdapat makanan. Maka sekiranya orang itu tak dapat menjawab salam, tak wajib dia menjawab ketika itu. Namun sekiranya dia tiada halangan untuk menjawab salam, seperti dia masa itu sedang plating ke, sedang isi makanan dalam pinggan ke, mulutnya tak ada apa-apa, maka wajib menjawab. Tapi kalau dia tengah makan, tengah nyuak, tengah apa, dia hanya isyarat saja. Dan Imam Nawawi meletakkan makruh memberi salam pada orang sedang makan. Dan ini juga menjadi budaya orang Melayu. Tak tahu kenapa. Asal pergi keluri sekuat-kuat salam dia berikan pada orang. Orang tengah makan. Nak jawab kita tengah ngunyah. Tak jawab macam biadab. Masalah dia tak reti bahasa. Macam mana nak jawab? Orang yang tengah makan semua orang pencen, gigi palsu, kunyah perlahan-lahan.
nak melayan ke salam dia. Keluar balik makanan jawab. Waalaikumsalam. Masuk balik. Susah. Tapi orang kita, kalau kita tegur, dia kecil hati. Macam contoh kami habis ceramah, ada makan. Datang jemaah, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kata makruh beri salam tengah makan. Dah takkan nak cakap good evening pula. Bukan masalah good evening tak good evening. Kat tangan dah lah. Tuan. Jadi kita boleh tahu dia ni orang mengaji tak mengaji. Dengan cara tengok dia beri salam ke tak ketika orang tengah sibuk makan ketika itu. Yang ketiga kata ulama, memberi salam kepada orang yang sedang menunaikan hajat di dalam tandas atau orang yang sedang tidur, maka hukumnya adalah makruh dan tidak wajib orang tu menjawab. Orang tengah tidur, buat benda beri salam. Tengah tidur beri salam. Ataupun orang sedang dalam tandas. Tapi lah, budaya orang kita serupa gitu juga. Kami kadang pergi round tandas masjid nak menengok kok ada pipe coh. Dalam tandas tu, Assalamualaikum Ustaz. Tandas ni. Tak apa kata. Bukan dalam, luar. Melawan pula tu. Orang dah tegur. Assalamualaikum Ustaz. Nak salam pula dengan tangan basah-basah. Lemah betul menengok. Tak perlu. Tempat-tempat begitu. Ada peraturannya. Tuan-tuan boleh rujuk perbincangan ni dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Kalau payah cari kitab ni, cari kitab Al-Azkar, Imam An-Nawawi. Ini banyak di pasaran. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar, jilid 1, muka surat 415. Dia jelas menyebut, sekiranya seorang itu sedang buang air atau sedang berjima', dia panggil bil bauli awil jima', atau seumpama dengannya, maka makruh memberi salam ke atasnya dan tidak perlu orang itu menjawab pun. Dan kita tak boleh kata dia sombong sebab dia dalam bilik air. Begitu juga yang kedua kata An-Nawawi, orang yang sedang tidur ataupun mengantuk, dia tambah lagi mengantuk pula. Naiman au na'isan, orang yang terlampau mengantuk atau orang yang salat atau orang yang melaungkan azan, musallian au muazzinan atau seumpama dengannya, maka salam itu juga tidak memberi kesan ke atas mereka. Orang tengah azan, macam mana dia nak jawab? Dia tengah azan, jawab salam wajib. Allahu Akbar, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jenis orang rajin, seorang-seorang atau nak komat. Allah Akbar, Waalaikumsalam. Allah Akbar, Allah La ilaha illallah. Bila kita tegur, sombong. Ni lah ustaz, kita bagi salam tak jawab. Awak tak ngaji, awak marah korang. Orang sedang azan, orang sedang qomat, orang sedang talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik kala, dalam bah cari kala labbaik, Waalaikumsalam. Innal hamda bila balik Kuantan esok. Innal hamda. Jangan cuba benda ni common sense sebenarnya ya. Atas timbang rasa kita, atas timbang rasa. Begitu juga kata Imam An-Nawawi, dalam keadaan seorang itu sedang makan dan makanannya masih dalam mulut, maka tak perlu dah menjawabnya. Tapi kalau tak ada makanan dalam mulut, maka dibolehkan memberi salam kepadanya dan wajib dia menjawab. Jelas tu ya. Sekali lagi ingat, jawab salam adalah wajib. Termasuk salam yang dalam bentuk tulisan. Yang kita dapat mesej-mesej, salam subuh, salam pagi, salam tahajud. Wajib jawab tu. Sebab itu puan-puan, tuan-tuan jangan suka-suka hati send. Menjadi hukum kepada orang yang membaca. Ada pula pesen dia hantar, wahai ahli grup, tak ada ke yang nak jawab salam saya? La ilaha illallah. Dia menjadi satu weight, beban kepada kita. Dari segi apa? Sebab salam berbentuk tulisan juga adalah benda yang dipertanggungjawabkan. Dia bukan sekadar greetings. Dia bukan satu ucapan wishes yang biasa. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, jawab salam wajib.
Nabi tak ada kompromi. Khumsun tujibu lil muslim ala akhihi raddus salam wa tashmitul atis wa ijabatu da'wah wa iyadatul marid wa itba'ul janaiz. 5 perkara wajib orang Islam buat kepada orang Islam yang lain. Pertama, wajib jawab salam. Maka dia tanggungjawab besar bagi kita. Yang kedua, mendoakan orang bersin. Tashmitul atis. Mendoakan orang bersin. Orang bersin, bila dia ucap Alhamdulillah, jadi tanggungjawab kita, doakan pula dia. Yarhamkallah. Tapi tak ramailah orang amalkan benda ini. Wajib tu. Wajib dari segi tanggungjawab. Acem. Alhamdulillah. Yarhamkallah. Kena doakan. Tapi ada setengah ulama meletakkan syarat. Kalau orang tu fahamadallah. Kalau dia mengucapkan Alhamdulillah. Kalau dia bersin, tak sebut Alhamdulillah, tak perlu doakan. Mungkin setengah orang tu dia lama duduk Amerika 10 tahun agaknya. Acum, excuse me, sorry, excuse me. Kalau dia excuse me, excuse you je lah. You are excused. tak ada apa pun doa lah. Sebab dia tak mengucapkan Alhamdulillah. Kalau dia ucap Alhamdulillah, kita kena doakan. Acum, Alhamdulillah, yarhamkallah. Tanggungjawab kita, tashmitul atis. Kemudian ijabatul da'wah, memenuhi undangan dia. Undangan dia untuk pergi majlis-majlis yang dia buatlah. Kemudian wa'iyadatul marid, menjenguk dia kalau sakit. Dan yang terakhir, itba'ul janaiz, mengiringi jenazahnya bila dia mati nanti. Hadis riwayat Imam Muslim. Bahkan dalam Quran dijelaskan, jika seorang Muslim yang mengucapkan salam kepada kita, kita diminta untuk membalas minimum sama, afdalnya lebih. Apa maksudnya? Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha au rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Dan bila kamu diberi penghormatan, iaitu tahiyat dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya. Fahayu bi ahsan, dengan cara yang lebih baik lagi daripada dia yang memberi. Au rudduha, ataupun at par saja, sama saja, jangan kurang. Contoh, orang bagi kita salam, kita jawab dengan yang panjang lebar. Assalamualaikum. Contoh. Kita jawab, Waalaikumsalam warahmatullah. Dia sikit atas. Ataupun Assalamualaikum warahmatullah. Kita Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Ataupun Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Kita jawab Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh wa maghfiratuh. Dia up lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Ini boleh. Dan ada riwayat yang dinyatakan oleh Ibn Sunni dalam kitabnya daripada riwayat Anas bin Malik. Kana rajulun yamuru bin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu assalamu alayka ya Rasulullah. Fayaqulu lahu Nabi wa alaikassalam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu wa ridwanuhu. Kata para sahabat, ada laki-laki datang dekat dengan Nabi, dia pun kata Assalamualaikum ya Rasul. Nabi jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Ini boleh rujuk dalam matan Amalil Yawm wal Lailah, muka surat 197. Boleh up lagi. Ahsan minha. Kalau tak mampu, au rudduha. Contohnya kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Orang ni pula jenis pandai bahasa Arab. Pula sambung pula lagi. Kau panjang. 3 hari tak habis bagi salam. Potu macam main pingpong. Bila nak berhenti kita ni? Ginilah. Balik kepada Allah punya arahan. Kalau tak larat panjang-panjang, aurudduha. Baca saja samutarah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia tak boleh kurang daripada itu. Assalamualaikum. Bunyi lembu tak boleh. Maknanya pendek sangat.
Tapi kadang tak salah ke dia. Mungkin makanan ada dalam mulut. Kita lah jadi tak kerti bahasa. Makruh memberi salam orang yang sedang ada makanan dalam mulut dia. Ataupun dia dalam tandas. Memang dia nak jawab macam mana? Assalamualaikum. Memang betul lah dia dalam tandas tu. Bukan salah dia, salah kita. Hatta kalau orang kirim salam pada kita pun, kita kena jawab elok-elok. Kirim salam je. Ustaz tadi abah kirim salam. Dia bunyi lembu juga. Itu je. Tak. Amalan mengirim salam ini telah dilakukan sejak daripada zaman Nabi SAW lagi. Pernah ada seorang sahabat, dia suruh anak dia datang jumpa Nabi dan dia pesan sampaikan salam dekat Nabi. Jadi anak dia jumpa, anak dia kata, "Ya Rasul, fa'ataitu faqultu inna abi yuqri'uka salama." Aku pun datang jumpa Nabi, aku pun beritahu, "Ya Rasulullah, abah pesan suruh kirim salam." Suruh kirim salam ke Rasulullah. Maka apa respon Nabi? Faqal alaika wa ala abika assalam. Maka kesejahteraan juga untuk awak dan ayah awak. Ini akhlak Nabi. Ini hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan juga Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Jadi kalau ada orang datang jumpa kita, "Assalamualaikum. Kau ada makcik awak nasi lemak tu kirim salam. Alaiki wa alaihas salam." Puas pula nak ingat dhamir, ha, hu, ka, ki, ku, ha, sudah lah. Belatih. Jadi bila kita jawab begitu, orang dengar, dia ni mengaji ni. Dia ni mengaji. Orang mengaji je boleh jawab begitu. Sebab dia dah jumpa hadis-hadisnya. Kalau orang tak tahulah. Ni ada orang kirim salam. Waalaikumsalam. Dia jawab gitu je lah. Tapi kalau orang mengaji, kita tahu. Alaika wa alaihis salam. Alaiki wa alaihas salam. Alaika wa alaihum salam. Tu puaslah nak mengingat domir-domir tu ya. Tadi saya sebut sekarang ni pasien WhatsApp bagi salam. Pagi-pagi buta lagi dah. Dapat salam subuh, salam tahajud dan bagai-bagai lagi. Kata Ibn Hajar Al-Haytami, salam yang disampaikan melalui tulisan boleh dijawab dengan tulisan dan boleh dijawab dengan lisan. Boleh. In kana salamu alaihi bil irsal lazimahu raddu bil lafzi wa in kana bil kitabati lazimahu raddu biha au bil lafzi. Dalam Fatwa Al-Kubra disebutkan, salam jika disampaikan melalui lisan, melalui orang, maka wajib dijawab dengan lisan juga. Namun jika melalui tulisan, maka wajib dijawab dengan tulisan juga ataupun dengan lafaz. Ini dalam Fatwa Al-Kubra. Maka orang yang menyampaikan salam melalui WhatsApp, SMS atau apa saja yang semisal dengannya, jika salamnya itu tak dibalas dengan tulisan, dia hendaklah sangka baik. Jangan dia petikai pula grup dalam tu. Ni kenapa tak jawab salam seorang habuk ni? Tak tahu ke hukum wajib menjawab? Jangan gitu. Kita kena sangka baik, salam kita dah dijawab secara lisan oleh ahli grup kita. Salam subuh ahli grup sekalian. Marilah tahajud macam saya. Saya sedang riak ni. Marilah kita semayang. Contoh. Kita pun baca. Waalaikumsalam. Memadalah. Dan dia hendaklah sangka baik lah. Apa nak jadi grup ni? Pukul 5 tak ada seorang jawab salam. Tak bangun subuh ke? Ini sangka buruk. Awak ibadah bagus dah tengah malam. Sangka buruk ke orang? Ada nak bunyi nak nyombong-nyombong sikit. Tak ada faedah ibadah. Baik sangka baik je lah. Hantar mesej pukul 3-4 pagi. Salam tahajud. Ayolah kita ahli grup sekalian. Umur pencen mencari redha Allah. Amin, 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 amin. Panjang amin. Lepas tu orang tak jawab sampai pukul 6 marah pula. Ini semua tak bangun pagi ke apa semua ni. Ingat kita ni macam dia ngepik dengan telefon siang malam. Pagi petang kita ada kerja lain. Salam tulisan boleh dijawab dengan lisan. Jadi jangan petikai orang tak jawab. Macam kita hantar mesej lah. Salam. Apa khabar?
kita pun jawab, khabar baik. Dia berkata, kenapa tak jawab salam? Ini kan salam tulisan. Boleh radduha biha aw bil lafzi. Boleh jawab cara tulis, boleh jawab cara lisan. Tapi kalau salam lisan, kena jawab lisan. Walaupun dikirim oleh orang. Macam tadi anak datang, abah salam pada Tuan ya Rasulullah. Alaika wa alaihi salam. Tapi kalau tulisan, optional. Boleh tulis balik atau boleh kita jawab secara lisan. Tapi kalau kita surat menyurat, tulisan, jawab dengan tulisan lah. Adab. Surat kan minta yang berhormat, contoh apa-apalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan yang berhormat. Sekarang tak ada yang berhormat lah, yang berbahagia Tuan. Follow up, longkang bocor, longkang pecah contoh gitu. Jadi dia akan jawab Waalaikumsalam. Sebab surat menyurat lain. Cuma saya mencadangkan kalau kita nak tulis surat pakai salam, tulis pakai jawiyah. Bila tulis pakai Rumi, kadang nak tergelak baca pun ada. Assalamualaikum. ASSALAMUALAIKIUM. Panjanglah. Lepas tu belakang tu dia pulak-pulak WMT, WBT. Kita pun tengok macam mana nak baca ni. Assalamualaikum wa metek wa betek. Mendapa wa metek wa betek. Tanya ke kerani. Benda wa metek wa betek. Oh ni warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada pahala. Sebab orang baca wa metek wa betek. Cuba tulis jawi elok-elok. Warahmatullahi wabarakatuh. Kan dia dapat pahala menulis. Kok surat tu kekal esok jadi jariah kita. Ni orang fikir jauh. Jadi salam tulislah. Dengan tulisan yang baik. Yang kita pun jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian. Kita simpulkan begini. Balik kepada orang yang tengah semayang tadi. Yang Nabi tengah semayang. Pertama, boleh mengucapkan salam kepada orang sedang semayang. Boleh. Untuk orang sedang semayang, boleh. Dan ini adalah pendapat Ibnu Umar, mazhab Ambali dan Syafi'i. Yang tak digalakkan kepada golongan kita sebut tadi. Yang sedang makan, dalam tandas, tidur bersama dengan isteri. Orang yang sedang mengaji dengan guru ke apa. Itu saja. Bahkan dalam kelas pengajian pun tak diberi salam. Sebab apabila bertemu dua kefarduan, maka dia gugur salah satu. Menuntut ilmu tu wajib. Menjawab salam juga wajib. Kalau kita masuk kelas, memberi salam itu sunat. Dan orang yang dalam kelas sedang buat kerja wajib. Jadi kita mengganggu kewajipan. Jadi cukuplah sekadar memberi isyarat kalau masuk kelas. Bayangkan, satu sesi kelas, bukanlah panjang sangat, 45 minit, 1 jam. Cikgu tengah mengajar, tulis dekat whiteboard. Anak murid 5 orang pergi tandas. Seorang masuk beri salam, seorang masuk beri salam, seorang masuk beri salam. Tak kira lambat lagi lah macam-macam. Akhirnya cikgu tu terganggu pembelajaran. Proses PMP-nya terganggu lah. Baru nak mengajar. Para pemisuara datang ke Melaka. Waalaikumsalam. Masuk. Tak ingat dah cerita apa para pemisuara ke apa. Jadi tak ingat siang ke cikgu itu. Dan mengganggu orang. Sebab itu masa saya di Tanah Arab, kalau orang-orang Arab ni masuk kelas, kuliah pengajian, kalau dia lambat, dia hanya angkat tangan sajalah. Masuk. Kalau nak, dia walaupun dia suka beri salam, dia common sense lah benda ini. Angkat tangan begitu, dia pun masuk. Macam kita orang Melayu, bolehlah angkat sembah, tapi tak payah atas dada sudahlah. Macam di Bali pun lah. Masuk. Tunggu, masuk. Ustaz, masuk. Boleh je. Jadi, boleh untuk orang semayang, boleh. Dan itu jelas. Walaupun ada ulama' lain, tak nafikan dia menganggap makruh mengucapkan salam kepada orang yang sedang solat. Atas alasan kerana mengganggu kekhusyukan. Orang yang sedang semayang itu,
Dan ulama-ulama yang menganggap makruh ni mengatakan kita takut orang yang diberi salam ketika sedang semayang itu terbalah. Dia jenis melatah agaknya kan. Semayang khusyuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melatah. Batas semayang dia. Dah rakaat ketiga lah. Sian ke dia. Menyebabkan dia terganggu. Jadi ada ulama yang mengatakan makruh. Tetapi Ibnu Umar, Hambali dan Syafi'i membenarkan. Sebab pernah berlaku pada Nabi. Jadi special case lah. Yang kedua, orang yang sedang solat boleh balas salam dengan isyarat. Iaitu dengan membuka tapak tangannya. Dan memberi isyarat dalam solat tidak membatalkan semayang. Walaupun kita pernah belajar dengan ustaz-ustaz yang lain dalam semayang tak boleh bergerak banyak-banyak nanti batal. Tapi untuk menjawab, memberi isyarat salam, pengecualian. Yang membatalkan semayang itu adalah kalau kita menjawab dengan kalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Batal. Ini adalah pendapat dalam mazhab Maliki, Syafi'i dan juga Hambali. Yang ketiga, memberi isyarat boleh dengan tapak tangan dan boleh juga dengan jari telunjuk pun boleh. Cara jawab salam bagaimana? Dia biasa kita sedang semayang berdiri kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lepas tu datang lah. Assalamualaikum. Dia nampak kita semayang, dia beri salam. Assalamualaikum. Jadi caranya adalah tuan-tuan puan-puan lepaskan tangan kanan ke bawah. Mana tinggal tangan kiri je peluk badan. Bila dah lepaskan, angkat tangan kanan sikit paras dada. Dan hadapkan tapak tangan ke bawah. Belakang tangan ke atas lah. Maknanya semayang. Assalamualaikum Ustaz. Begitulah lebih kurang. Jangan. Itu lah macam yang berhormat. Ini. Jangan lambai. Ataupun angkat tangan. Sebab orang semayang angkat tangan, tanda dia nak keluar soft. Kan kita belajar dulu, kalau orang tu tengah semayang, buang angin. Dia duduk soft depan. Macam mana dia nak keluar daripada soft? Dia kena angkat tangan tinggi, makmum akan buka laluan lah untuk dia bundur pergi ambil air semayang. Jadi tidak angkat tangan. Hanya cekadar, turunkan tangan, tu angkat sikit begini pun boleh. Dan boleh juga pakai jari pun boleh jugalah. Hadis tadi kita baca kan, dia pakai jari. Orang kita kalau jari telunjuk ni macam kurang hajar katanya. Nak tunjuk jari ibu kan, orang salah faham pula. Assalamualaikum. Lain macam pula. Jadi payah, senam macam ni je lah. Kalau pakai jari ni orang jadi memikir macam-macam. Cuma tadi hadis keempat kita belajar memberi isyarat dengan kepala. Maka kepala ini hadisnya sedikit lemah. Itu yang perbahasannya 2 muka surat panjang. Dia kita simpulkan, kepala tak payah gunalah. Boleh nak guna tapi tak berapa kuat sebagaimana menggunakan tangan. Kepala ni maklum sajalah. Kau ingat kita berjoget pula. Jadi buat macam tadi lebih mudah. Dan yang keempat, kalau tuan-tuan puan-puan rasa tak selesa nak angkat tangan, puan pakai telekong, kan payah telekong kecil nak angkat tangan apa, boleh tangguhkan menjawab salam selepas semayang. Mudah-mudahan orang yang beri salam tu reti bahasa lah. Kalau dia tak reti bahasa, payah juga. Dia bagilah salam 3-4 kali. Supaya kita tak khusyuk dah semayang. Fatihah pun lupa dah. Habis semayang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nak mela kawan baru rakaat kedua. Boleh menangguhkan lepas semayang. Dan tak berdosa pun. Moga-moga dia fahamlah. Tapi orang ialah kadang kita semayang. Budak Shopee datang, Grab datang, JNT hantar barang. Assalamualaikum. Kita angkat tangan boleh tak nampak. Guna gaya. Hadak je lah. Hadak lah.
Jadi itulah sedikit sebanyak sunnah yang saya ingat dah jaranglah kita dapat tengok pada hari ini, iaitu menjawab salam dengan isyarat ketika sedang sembahyang. Andai kata ianya berlaku kepada kita, cubalah amalkan. Maknanya turunkan tangan, angkat satu saja, paras dada kita, tapak tangan ni ke bawah. Nak buat begini boleh, tapi orang tengok tak berapa mengaji lah. Sebab tapak tangan dalam hadis menghala ke bawah dalam riwayat itu ya. Begini. Jari boleh, ni boleh, kepala tak berapa kuat dia punya dalil. Saya kira sekadar itulah perbincangan pada petang ini, pada pagi ini. Untuk makluman minggu depan, 2000 bulan tak salahnya, kelas MIB tak dapat diadakan kerana kita ada audit daripada pihak SIRIM untuk ISO 9001-2015. Mohon para jemaah doakan jugalah Masjid Negeri dapat mengekalkan pensijilan MSISO kita, sebab selama ni kita audit internal saja dalaman. Yang ni eksternal daripada pihak ISO sendiri, daripada pihak SIRIM sendiri. Jadi mohon jemaah sama-sama mendoakan kami dapat mengekalkan nama baik ISO di Jabatan Agama Pahang. Jadi sekadar itu, kita tutup pertemuan kita dengan doa. Moga majlis diberkati ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma in duha duhauka wal baha'u baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqina fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratik atina ma ataita ibadika salihin. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha ini waktu duhamu. Kecantikan waktu duha ini adalah kecantikanmu, keindahannya, keindahanmu, kekuatannya, kekuatanmu. Ya Allah, jika rezekiku masih di langit, turunkanlah. Kalau di bumi, keluarkanlah. Kalau susah, permudahkanlah. Kalau haram, sucikanlah. Kalau jauh, dekatkanlah berkat waktu duhamu. Berkat kecantikannya, keindahannya, kekuatannya. Limpahkanlah pada kami segala yang telah engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma aril haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Wa aril batilan batilan warzuqna ijtinabah. ولا تجعل ملتبسا علينا فنضل وجعلنا للمتقين إماما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekadar itu wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.